Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton yang hadir dan pada hari ini. Pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Seperti yang semua sedia maklum, tajuk wacana pada pagi ini adalah membentuk mahasiswa menjadi pemimpin berkarisma tinggi. Seperti yang kita tahu, membentuk mahasiswa menjadi pemimpin berkarisma tinggi adalah satu pencapaian yang perlu dicapai oleh masyarakat kita supaya kita dapat melahirkan generasi-generasi muda untuk menjadi pemimpin yang berkarisma tinggi. Tidak lupa juga pada pagi ini kita menjemput dua orang ahli panel kita. Menjumpa dua orang ahli panel kita yang kacak dan yang manis dengan senyumannya. Saya memperkenalkan dua ahli panel kita, iaitu ahli panel pertama, Sarvin, anak lelaki KS Sukamaran. Tuan Sarvin, sihat ke hari ini? Nampak semangat ya? Selamat sejahtera dan terima kasih Cik Asmin sudi menjemput saya. Saya sihat hari ini dan sudah tentu bersemangat untuk berkongsi ilmu. Terima kasih Tuan Sarvin. Seterusnya ahli panel kita yang kedua ialah Encik Atira binti Ismail ataupun Ismail. Encik Atira sihat hari ini, nampak manis sangat hari ini. Alhamdulillah sihat-sihat. Betul-betul. Biar kita mengubah senyuman dunia, jangan kita mengubah senyuman kita. Baiklah, sebelum kita pergi lebih mendalam tentang tajuk kita pada hari ini, saya yakin semua penonton dan saya sendiri nak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan membentuk mahasiswa menjadi pemimpin berkarisma tinggi. Boleh Tuan Sarvin berikan pencerahan sedikit agar dapat buka minda kita pada pagi ini? Terima kasih Encik Yasmin. Baiklah, seperti mana yang kita tahu, pemimpin merupakan atau bidang utama dalam sesebuah organisasi. Menurut Ahmad Rosli dalam kertas kerjanya, pemimpin adalah pemimpin berdirikan 1999. Menyatakan pemimpin adalah individu yang diamanahkan memimpin subordinat pengikutnya ke arah pencapaian matlamat dan ditetapkan. Pemimpin ini bukan sahaja pemimpin sesebuah organisasi, tapi pemimpin ini yang akan bergaul semua ahli yang berpelbagai ragam dan mempunyai idea yang tersendiri. Perlukan pemimpin yang berkarisma. Apabila kita bercakap mengenai membentuk mahasiswa menjadi pemimpin yang berkarisma tinggi, ia adalah mengenai proses pembentukan pemimpin yang menjadi elemen penting yang perlu diiktibarkan khususnya dalam kalangan mahasiswa. Kita tidak mahu mahasiswa hanya menjadi seorang pemimpin biasa, namun kita mahu mahasiswa ini menjadi seorang pemimpin yang holistik dari segi semua aspek, terutamanya yang seimbang. Dari segi jasmani, emosi, rohani dan fizikal. Dan akhirnya, mereka ini membawa satu jati diri kepemimpinan tidak kira di mana sahaja mereka berada. Malahan, setelah tidak bergelar sebagai seorang mahasiswa sekalipun. Itulah pendapat saya. Saya kira pencerahan yang sangat jelas. Saya sangat tertarik apabila Tuan Sarvin menyatakan bahawa untuk membentuk pemimpin berkarisma tinggi khusus dalam kalangan mahasiswa. Jadi dari mana sebenarnya kita perlu bermula untuk membentuk pemimpin ini? Jadi saya serahkan pengaju soalan kita, Encik Atira, untuk mengajukan soalan kepada ahli panel kita. Assalamualaikum, nama saya Nur Afina Afika binti Muhammad Ali. Saya ingin bertanya kepada Cik Atira, mengapa kita perlu menekankan aspek kepimpinan di peringkat universiti dan bagaimana mahasiswa mampu menjadi pemimpin yang berkarisma? Itu soalan saya. Cik Atira, boleh kuat sikit suara? Boleh dengar saya tak? Okey, kuat sikit. Okey, Terima kasih kepada Cik Yasmin dan juga Cik Asmina dan juga soalan yang menarik. Sebenarnya bila kita cakap dengan kepimpinan, kita perlu memimpin sejak daripada awal pada kesempatan yang ada pada umumnya.
kerana apabila kita melatih anak-anak ini tentang kepimpinan dari awal, mereka akan membesar dengan mempunyai pengetahuan, jadi mempunyai keberanian tersendiri. Namun begitu, pada hari ini kita nak tekankan aspek pimpinan ini adalah dari kalangan mahasiswa, universiti kan lebih matang untuk membuat keputusan sendiri dan mereka itu lebih beranilah dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Jadi kepimpinan ini merupakan satu kepimpinan yang perlu ada dalam setiap diri. Itulah saya yakinlah bahawa walaupun pada awal ini tidak datang ataupun tidak didedahkan dengan kepimpinan ini, mereka masuk pada universiti, mereka akan mempunyai peluang untuk menceburkan atau untuk mengasah bakat kepimpinan ini dengan beberapa cara, antaranya adalah dengan melihat persatuan yang ada di universiti itu sendiri, sama ada persatuan pada modus jama atau persatuan fakulti sendiri. Apabila mereka berkreatif secara langsung akan banyak membantu untuk menunjukkan pengetahuan dan tidak juga apabila dalam tugasan bulan sendiri, mereka boleh melatih dari bagaimana mereka ingin mengendalikan bulan mereka. Dan dalam persatuan pula, mereka perlu bermula daripada awal seperti menjadi agensi kemudian menjawab jawapan dari kerana saya yakin apabila mereka bermula dari bawah, mereka akan lebih jelas tentang gerak saya. Dan yang kedua adalah bagaimana mereka nak membentuk dengan berkarisma itu adalah dengan meningkatkan. Kerana NGO ini adalah satu perkara yang lain daripada apa yang kita belajar di ini. Kita lebih puas pengalaman mereka, lebih banyak pengetahuan mereka dan saya tak langsung akan lebih banyak membantu untuk mereka mengasah bakat mereka ataupun mengasah kepimpinan mereka untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggung. Nampaknya perbincangan kita sudah menjadi semakin panas ya. Sangat menarik poin yang diberikan oleh Encik Atira. Apa yang saya dapat simpulkan adalah kita perlu melatih kepimpinan dari awal, cuma menekankan pada peringkat universiti. Dan 3 cara melatih kepimpinan berkarisma adalah yang pertama, bergiat aktif dalam persatuan. Yang kedua, melatih dari segi tugasan perkumpulan. Dan terakhir, menimba pengalaman dengan menyertai NGO. Baiklah, bagi meneruskan wacana kita, saya minat jika penonton ingin mengajukan soalan, boleh buka mic dan saya serahkan kepada ahli panel kita untuk mengajukan soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya saya bertanya, apakah ciri-ciri yang ada pada pemimpin berkarisma ni? Saya nak tahu ciri-cirinya. Terima kasih yang bertanya seperti tadi. Dan juga terima kasih kepada Encik Moderator. Seperti mana yang saya telah nyatakan pada awal tadi, pemimpin yang berkarisma adalah pemimpin yang holistik dari berbagai aspek. Di sini saya akan menerangkan dengan lebih terperinci bagaimana atau apakah ciri-ciri pemimpin yang berkarisma dalam kalangan. Saya bahagikan pada 4 aspek, iaitu pertama dari segi jasmani. Aspek jasmani adalah dari aspek kesihatan fizikal seseorang. Apabila seorang pemimpin sedar bahawa betapa pentingnya kesihatan fizikal akhirnya dan membantu mengembangkan bakat kemahiran teknikal, manipulatilah dan sosial secara tidak langsung, dapat menggunakan kesejahteraan fizikal untuk berfungsi dalam organisasi dengan baik. Kedua, emosi. Seorang pemimpin perlulah pandai mengawal emosi dalam semua keadaan. Kerana bertanggungnya, emosi secara tidak langsung akan menyebabkan berlakunya kisah atau ketidakadilan akan mengganggu seseorang pemimpin. Dalam membuat sesuatu keputusan, dalam sesebuah organisasi, pemimpin tidak boleh menggunakan emosi dan kepentingan diri sendiri dan meletakkan matlamat dalam membuat sesuatu keputusan. Dari aspek rohani pula adalah tekanan dari aspek perbuatan baik dan berakhlak yang terbaik. Seorang pemimpin merukan kepada semua. Oleh itu, seorang pemimpin perlulah menjauhi diri daripada terlibat dengan perkara yang boleh menjejaskan akhlak atau tingkah laku seorang pemimpin. Akhir sekali, ciri-ciri dari segi intelek adalah seorang pemimpin berkarisma dan kemahiran dalam menganalisis masalah, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
dalam organisasi kita bukan seorang kita mempunyai ramai ahli organisasi. Oleh itu, pelbagai masalah kan, banyak idea yang perlu seseorang ketua untuk pertimbangkan. Kemahiran intelek ini amat penting agar dalam apa jua situasi sekalipun seorang pemimpin masih boleh menyelesaikan masalah dan memastikan gerak kerja dalam organisasi dengan baik. Terima kasih Encik Sarvin, sangat menarik poin yang diberikan oleh Tuan Sarvin kita ya. Jadi dengan jawapan Encik Sarvin tu maka tamatlah sudah perbincangan wacana kita pada hari ini. Cuma saya nak tahu apakah sebenarnya yang kita boleh simpulkan Cik Afina daripada perbincangan wacana kita pada hari ini. Kesimpulan yang saya dapat dari perbincangan wacana kita ini ialah memang penting untuk kita lahirkan pemimpin yang berkarisma dalam kalangan mahasiswa lagi, kerana mereka merupakan harapan untuk menaikkan bangsa lebih baik di masa akan datang. Oleh itu, peran mahasiswa seperti saya sebagai jadian muda yang akan memimpin hendaklah menjadi orang yang jujur, berkarakter, berkarisma dan menjunjung tinggi konsentrasi agar dapat menjadi pemimpin yang amanah dan berintegrasi tinggi untuk bangsa pada masa akan datang. Itu yang saya dapat simpulkan daripada perbincangan ini. Terima kasih Encik Fina. Terima kasih juga kepada ahli panel kita iaitu Tuan Sarvin dan juga Encik Atira kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk membincangkan tajuk wacana kita pada hari ini. Jadi sekian saja daripada kita pada hari ini. Saya memberi serangkap pantun lah untuk penutup kita pada hari ini. Berbaju kurung kain sutera, nampaknya muda berhiaslah buci, jari disusul maaf dipinta, panjang usia bertemu kembali. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.